Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Anda bersama saya, Lia Amira Anorigos. Memulakan berita malam mengenai lawatan kerja singkat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kuching pada Khamis. Ketibaan beliau bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menggunakan pesawat khas kira-kira jam 10.20 pagi di lapangan terbang antarabangsa Kuching disambut oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg, Timbalan-Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian serta Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Sejurus selepas itu, Perdana Menteri bertolak ke Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK bagi menyempurnakan perasmian seminar antarabangsa Imam Ash-Shafi'i 2023. Manakala Datuk Seri Wan Azizah melakukan lawatan ke Jumaani Pavilion Kuching. Perdana Menteri dan isteri berangkat pulang ke Kuala Lumpur kira-kira jam 2 petang. Sementara itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaannya terhadap pemimpin Sarawak yang memahami semangat dan idealisme untuk meningkatkan martabat Malaysia. Menurut beliau, pemahaman yang mendalam dari Imam Ash-Shafi'i tentang agama Islam telah membantu dalam memperkuat perpaduan dan kesatuan umat Islam di wilayah ini sekaligus memberikan inspirasi dalam memajukan negara. Malah katanya pemimpin Sarawak telah menunjukkan komitmen mereka dalam menekankan prinsip kesederhanaan dalam menciptakan negara madani berdasarkan pada keagamaan dan pengetahuan. Ini yang menyebabkan saya selalu mencungkil pengalaman Sarawak. Sarawak, seperti yang saya sebut dalam konvensyen baru-baru ini di Kuala Lumpur, menepani dalam beberapa hal pembangunan ekonomi, teknologi, digital dan teknologi hijau. Pada hari ini kita menyaksikan kesediaan pimpinan negeri Sarawak untuk menekankan satu aspek yang sangat penting dalam negara madani. Negeri harus makmur, negeri harus berkembang maju, tapi mesti berakar kepada keyakinan. Mesti meletakkan soal nilai dan akhlak itu sebagai paksinya. Dan sebab itu bila kita dengar tadi ucapan Mufti dan juga Premier, diulang prinsip kesederhanaan wasatiyah yang tentunya berdasarkan kefahaman dan ilmu. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan seminar antarabangsa Imam Ash-Shafi'i di BCCK pada Khamis. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menekankan bahawa pengajaran dan pendidikan mengenai Imam Ash-Shafi'i penting untuk dihidupkan kembali agar kekuatan, penghargaan dan budaya ilmu dapat ditingkatkan dalam masyarakat. Menyentuh mengenai seminar tersebut, Datuk Seri Anwar berkata usaha Majlis Islam Sarawak khususnya Jabatan Mufti Sarawak dan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya dalam menjayakan penganjuran berkenaan dapat memberikan kekuatan ilmu dan kefahaman kepada para peserta seterusnya mengangkat masyarakat Islam di Sarawak ke tahap yang lebih unggul dan berwibawa. Beliau juga berharap seminar itu dapat memberikan sumbangan yang bererti dalam mendorong kemajuan dan kemakmuran Sarawak seiring dengan sambutan perayaan 60 tahun kemerdekaan negeri ini. Selesai perasmian, Datuk Seri Anwar bersama Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari beredar menuju ke ruang legar pusat berkenaan untuk mengunjungi ruang pameran yang disediakan. Hadir sama Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha, Mufti Sarawak Datuk Kipli Yassin dan jemputan kenamaan yang lain. Terdahulu, Premier Sarawak dalam ucapan aluannya berkata Kerajaan Sarawak amat mengutamakan perpaduan dan keharmonian dalam beragama tanpa mengetepikan keutamaan dan kesucian Islam. Menurut beliau, ia merupakan asas yang amat diperlukan untuk sesebuah masyarakat majmuk bergerak maju ke hadapan. Kalau kita tinjau sejarah mazhab Asy-Syafi'i yang telah bertapak di Nusantara sejak kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masihi, ianya kekal relevan sehingga hari ini dalam menangani isu-isu hukum yang timbul dalam masyarakat.
Metodologinya yang bersifat wasatiyah, sederhana, sangat sesuai dengan keadaan di Sarawak, khususnya yang mempunyai masyarakat majmuk yang berbilang bangsa dan agama. Inilah yang menjadikan pendekatan mazhab Syafi'i ini relevan, kerana masyarakat mendapat panduan hukum yang jelas dengan disiplin yang tinggi dan berkhemah. Jelasnya lagi, beliau amat menyokong penganjuran seminar seumpamanya agar kefahaman dalam beragama dalam kalangan masyarakat dapat ditingkatkan. Melalui seminar ini juga saya berharap agar segala perkongsian ilmu dapat meningkatkan kefahaman kita dalam melaksanakan hidup beragama dengan lebih baik dan harmoni. Justru beliau berharap agar segala perkongsian ilmu dapat meningkatkan kefahaman dalam melaksanakan hidup beragama dengan lebih baik dan harmoni. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Wan Azizah sempat mengadakan lawatan rasmi ke Jumaani Pavilion di Jalan Gresik, Kuching. Ketibaan beliau disambut oleh isteri Premier Sarawak Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tuntuanku Bujang dan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Rozi Yunus serta ahli-ahli Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati. Datuk Seri Dr. Wan Azizah kemudiannya meninjau sekitar Jumaani Pavilion, antaranya ruangan artisan dan premium, production hub termasuk ruangan smart home Sara X. Beliau turut berpeluang menyaksikan demonstrasi menenun keringkam oleh pelajar tekstil dan fashion Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex. Beralih ke laporan persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 dengan rang Undang-Undang RUU Perbekalan Tambahan 2023 telah diluluskan pada Khamis. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar memaklumkan RUU berkenaan diluluskan setelah bacaan kali ketiga dibentangkan oleh Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas. Ia turut disokong Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah. Terdahulu ketika membentangkan bacaan kali kedua, Dato' Amar Douglas yang juga Menteri Kewangan dan Ekonomi Baru II memberitahu RUU berkenaan merangkumi anggaran tambahan pertama bagi perbelanjaan biasa sebanyak RM366,165,200 serta anggaran tambahan pertama bagi perbelanjaan pembangunan sebanyak RM500 juta. Jelasnya, anggaran perbelanjaan pembangunan itu meliputi peruntukan sebanyak RM400 juta bagi membolehkan Bank Pembangunan Sarawak DBOS mengekalkan pegangan Capital Adequacy Ratio pada kadar minimum sebanyak 10% serta RM100 juta untuk pelaksanaan pelbagai projek rakyat di seluruh negeri ini. Manakala peruntukan perbelanjaan biasa pula merangkumi keperluan Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak MUT sebanyak RM214,165,200, Jabatan Premier Sarawak sebanyak RM134 juta serta Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak sebanyak RM20 juta. Menurut beliau lagi, keperluan MUT adalah untuk perbelanjaan subsidi elektrik bagi pengguna domestik, komersial dan industri dari 1 Januari hingga 30 Jun 2023, pengoperasian dan penyelenggaraan Sarawak Alternative Rural Electrification Scheme SARES serta pengoperasian dan penyelenggaraan Sistem Bekalan Air Tanjung Manis TMWS. Selanjutnya, Kerajaan Sarawak akan terus memohon penambahan Ahli Dewan Rakyat Sarawak dan Sabah sebanyak 35%. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang MA63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali memberitahu satu jawatankuasa kerja telah dicadang dalam mesyuarat pertama Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTP MA63 pada 20 Januari tahun ini untuk meneruskan permohonan penambahan Ahli Dewan Rakyat Sarawak dan Sabah. This committee was established in order to obtain a policy decision since this matter will involve amendment to the Federal Constitution. Beliau berkata demikian semasa menjawab pertanyaan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang, Lokar Chiang pada hari keempat persidangan Dun Sarawak ke-19 pada Khamis.
Selain itu, katanya penambahan ahli Dewan Rakyat boleh dilakukan dengan dua cara, sama ada dengan meminda Fasal 1 Perkara 46 Perlembagaan Persekutuan melalui bilangan ahli yang dipilih secara khusus diubah atau ditukar daripada 31 wakil kepada bilangan yang lebih besar. Manakala cara kedua katanya melibatkan semakan persempadanan semula menurut Perkara 113 Perlembagaan Persekutuan yang mana Suruhanjaya Pilihan Raya mengkaji semula pembahagian persekutuan dan negeri kepada bahagian pilihan raya. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, Datuk Dr. Malcolm Muhsin Lamuh berkata, Kerajaan Sarawak sedang membangunkan industri petrokimia di Bintulu dengan projek pelaburan. Menurut beliau, 2 projek pelaburan dalam industri petrokimia sedang dan bakal dilaksanakan. 2 projek pelaburan dalam industri petrokimia sedang dan bakal dilaksanakan di kawasan tersebut, iaitu 1. Projek onshore gas plant 1 OGP1 oleh Sarawak Shell Berhad yang sedang dalam pelaksanaan dan dijangka akan siap pada penghujung tahun 2026. Dan kedua, projek onshore gas plant 2 OGP2 oleh PTTEP SK Hong Kong Offshore Limited dan dijangka akan memulakan aktiviti penyediaan tapak bermula awal tahun hadapan dan seterusnya pembangunan loji akan bermula pada tahun 2025. Katanya bagi menjawab soalan adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan pada Khamis. Sementara itu, beliau menambah SADC Energy Sdn Bhd turut bekerjasama dengan pelabur asing untuk melaksanakan projek di Taman Industri Petchem. SADC melalui syarikat anak syarikatnya SADC Energy Sdn Bhd turut bekerjasama JB dengan pelabur-pelabur asing untuk melaksanakan projek-projek di Petchem Industrial Park seperti berikut. 1. Medical Group Manufacturing Plant dengan kerjasama pelabur dari Amerika Syarikat yang kini dalam fasa pembinaan dan dijangka beroperasi pada suku pertama 2024. Dan kedua, 2 projek hidrogen dengan pelabur dari Korea Selatan dan Jepun adalah dalam peringkat front-end engineering design dan disasarkan mencapai financial investment decision pada suku pertama 2024 dan beroperasi pada tahun 2027. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum itu, saksikan sorotan seminar antarabangsa Imam Ash-Shafi'i 2023 yang dirasmikan Perdana Menteri di PCCK pada Khamis. #menyebar fakta, salam UKAS.